Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid tahun 4 beta. Okey, untuk hari ini kita akan mempelajari kemahiran membuat hipotesis, mengawal pemboleh ubah dan mentafsir data. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah pada akhir pembelajaran kamu dapat memahami kemahiran membuat hipotesis, mengawal pemboleh ubah dan mentafsir data dalam eksperimen yang dibincangkan. Manakala kriteria kejayaan, kamu akan dapat mengaplikasikan kemahiran membuat hipotesis, mengawal pemboleh ubah dan mentafsir data dalam soalan yang diberi dengan betul. Baiklah, sekarang kita pergi kepada kemahiran prosesan yang pertama untuk hari ini, iaitu membuat hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan umum yang menerangkan tentang sesuatu objek atau peristiwa berdasarkan pemerhatian. Hipotesis juga merupakan hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Hipotesis perlu dibuktikan melalui eksperimen yang dijalankan. Okey, baiklah. Sekarang kita tengok contoh membuat hipotesis. Okey, kita ada dua ekor itik, iaitu itik A dan itik B. Itik A diberi makanan yang banyak, manakala itik B diberi hanya sedikit makanan. Oleh itu, hipotesis yang boleh dihasilkan adalah semakin bertambah jumlah makanan, semakin bertambah saiz itik. Betul tak rasanya? Ya, boleh jadi. Jadi, itulah hipotesis kita. Kemahiran proses sains yang kedua adalah mengawal pemboleh ubah. Terdapat 3 jenis pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi, PM, iaitu apa yang diubah-ubah dalam eksperimen yang dijalankan. Yang kedua adalah pemboleh ubah bergerak balas, PB. Pemboleh ubah bergerak balas adalah apa yang kita perhatikan atau ukur dalam eksperimen. Yang ketiga adalah pemboleh ubah dimalarkan, PR. PR adalah apa yang kita perlu pastikan sama sepanjang eksperimen yang dijalankan. Okey, kita tengok contoh yang sama, iaitu dua ekor itik tadi. Itik A kita beri makanan yang banyak, manakala itik B kita hanya beri sedikit makanan. Jadi, apakah pemboleh ubah dalam kajian ini? Okey, yang pertama, ingat semula apa yang kita ubah-ubah dalam eksperimen ini? Ia adalah jumlah makanan. Betul tak? Okey, manakala pemboleh ubah bergerak balas, apa yang kita perhatikan di akhir eksperimen adalah kita hendak melihat saiz itik. Apa pula pemboleh ubah yang dimalarkan, iaitu yang perlu sama sepanjang eksperimen ini? Contoh pemboleh ubah dimalarkan adalah jenis haiwan dan juga jenis makanan yang diberi. Baiklah, kemahiran prosesan yang ketiga adalah mentafsir data. Mentafsir data adalah kemahiran memberikan penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola dari data yang dikumpulkan. Baiklah, kita pergi pada contoh yang pertama, iaitu data daripada carta pie. Tafsiran data yang kita perolehi adalah bilangan murid yang menaiki basikal ke sekolah adalah sama dengan bilangan murid yang berjalan kaki. Yang kedua adalah data daripada carta palang yang mewakili jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Tafsiran data yang dapat dibuat adalah jarak yang dilalui oleh kereta mainan A adalah yang paling jauh. Manakala yang ketiga adalah data daripada carta pengelasan yang menunjukkan cara haiwan membiak, iaitu bertelur dan melahirkan anak. Tafsiran data yang dapat kita buat adalah buaya, ikan dan ayam bertelur, manakala gajah, kucing dan serigala melahirkan anak. Okey, baiklah. Sekarang sila rujuk buku teks sains kamu muka surat 4. Kita akan lihat
eksperimen payung terjun. Ada tak buat payung terjun macam yang cikgu pesan sebelum ni? Sama ada kamu buat atau tidak? Okey, kita perlu tonton video ini dahulu. Kemudian kita perlu fikirkan hipotesis eksperimen. Kenal pasti pemboleh ubah yang terdapat dalam eksperimen. Dan akhir sekali, tafsirkan data berdasarkan keputusan eksperimen. Okey, jom tonton video. Okey, baiklah. Sekarang kita akan membuat hipotesis daripada eksperimen payung terjun. Rujuk gambar yang diberi. Nampak tak rakan-rakan kamu sedang cuba untuk menjatuhkan payung terjun masing-masing? Okey, ada dua jenis payung terjun. Yang pertama yang diikat dengan batu dan yang kedua tidak diikat dengan batu. Jadi, apakah hipotesis yang dapat kita hasilkan? Payung terjun yang manakah yang akan sampai ke lantai dahulu? Okey, baiklah. Jadi, hipotesis yang boleh dihasilkan adalah jika payung terjun diikat dengan batu, maka masa yang diambil untuk jatuh ke lantai adalah lebih singkat. Okey, seterusnya. Apakah pemboleh ubah yang terlibat dalam eksperimen tadi? Pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu apa yang diubah-ubah. Berdasarkan dua jenis payung terjun ini, kamu rasa apa yang kita ubah-ubah? Ya, betul. Kita mengubah jenis payung terjun, iaitu satu diikat dengan batu, manakala satu lagi tidak diikat dengan batu. Okey, yang kedua adalah pemboleh ubah bergerak balas, iaitu PB. PB ialah apa yang kita perhatikan di akhir eksperimen. Okey, apakah yang kita perhatikan? Lihat sahaja arahan nombor 4 itu. Arahan meminta kamu perhatikan masa yang diambil untuk kedua-dua payung terjun jatuh ke lantai. Oleh itu, PB kita adalah masa untuk payung terjun jatuh ke lantai. Yang ketiga adalah pemboleh ubah dimalarkan, iaitu apa yang perlu dipastikan sama sepanjang eksperimen. Okey, lihat arahan yang pertama, langkah pertama. Kamu perlu menghasilkan bentuk segi empat sama berukuran 25 cm. Okey, jadi kedua-dua payung terjun mempunyai ukuran yang sama. Okey, begitu juga dengan empat utas benang yang digunakan, iaitu sepanjang 30 cm. Oleh itu, apa yang perlu dipastikan sama adalah saiz payung terjun dan juga panjang tali atau benang. Okey, sekarang kita pergi pada kemahiran mentafsir data. Berdasarkan keputusan yang diperolehi, payung terjun yang mempunyai batu mengambil masa 3 saat sahaja untuk sampai ke lantai. Manakala payung terjun yang tiada batu mengambil masa 5 saat untuk jatuh ke lantai. Jadi, apakah pemerhatian yang dapat kita hasilkan? Yang pertama, payung terjun yang diikat dengan batu jatuh dalam masa yang paling singkat. Okey, manakala yang kedua adalah payung terjun yang tidak diikat dengan batu jatuh lebih lambat berbanding payung terjun yang mempunyai batu. Baiklah, tugasan untuk eksperimen hari ini. Yang
pertama, kamu perlu salin dan jawab soalan seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah dalam buku sains kamu, iaitu buku panjang yang berwarna kuning tu. Untuk jawapan yang lebih tepat, gunalah payung tujuh yang kamu hasilkan sendiri. Okey, manakala yang kedua, setelah siap, hantar gambar jawapan yang telah siap di ruangan komen dalam broadcast kelas 4 BK. Selamat belajar. Itu saja untuk minggu ini. Terima kasih.